A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Puan Hajar Rozana binti Haji Abdul Razak, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kancung Darat. Yang berusaha Puan Nur Hijab binti Zakaria, Penolong Kanan Kurikulum Sekolah Kebangsaan Kancung Darat. Yang berusaha Encik Yusni bin Yunus, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Kancung Darat. Yang berusaha Encik Muhammad Tahir bin Osman, Penolong Kanan Kurikulum Sekolah Kebangsaan Kancung Darat. Yang berusaha Jawatan Kuasa Program SKKD Quran Hour 2022. Yang berusaha Guru-Guru Cemerlang Sekolah Kebangsaan Kancung Darat. Yang berusaha warga kerja Sekolah Kebangsaan Kancung Darat yang sentiasa komited dalam melaksanakan tugas, dan tak dilupakan kepada yang dikasihi anak-anak murid hebat Sekolah Kebangsaan Kancung Darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan masih diizinkan dengan menghirup udara untuk bernafas, serta keizinan untuk masih berada dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Hadirin sekalian, sebelum kita ke acara utama kita pada pagi ini, marilah kita mulakan dengan melafazkan kalimah suci suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai satu mukjizat terbesar yang membuktikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat dan kesempurnaannya. Sebagai pencerahan, World Quran Hour peringkat Sekolah Kebangsaan Kancung Darat adalah seruan untuk berinteraksi dengan Al-Quran selama 1 jam sebagai permulaan sehingga lahir karakter Muslim sejati dengan panduan Al-Quran. Program pada hari ini akan diisi dengan bacaan surah As-Sajdah, seterusnya menghayati isi kandungan surah tersebut yang akan diperjelaskan oleh Al-Fadil Ustaz Yusli Afzal bin Mat Yusof. Warga Sekolah Kebangsaan Kancung Darat diminta bersedia dengan kitab Al-Quran masing-masing. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Yusli Afzal bin Mat Yusof untuk meneruskan majlis. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersempena dengan program yang kita lancarkan hari ini, iaitu Quran Hour, bagi mengambil keberkatan bulan Ramadan, dianjurkan program untuk sama-sama kita membaca surah Sajdah. Jadi saya mohon kepada anda semua baca Al-Quran
dengan cara yang betul, sempurna sifat-sifat dan makharijul huruf. Ikut sama-sama baca, bukan kita nak lumbu-lumbu siapa habis dulu. Faham? Kita mula sama-sama, kita habis sama-sama. Kemudian tolong jaga adab-adab ketika kita membaca Al-Quran. Yang boleh membaca diminta supaya membaca, yang tak boleh membaca diminta dengar dan menghormati kepada kawan-kawan yang sedang membaca. Dilarang ketika membaca Al-Quran kita bercakap-cakap. InsyaAllah kita akan mulakan surah As-Sajdah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah, bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi'in afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل
صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم
الصادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, murid-murid SK Kancung Darat, saya minta semua fokus untuk apa yang akan saya sampaikan, sebab di penghujung nanti akan ada soalan kuis. Siapa yang dapat jawab kuis spontan, soalan kuis spontan, ada hadiah yang nanti untuk dia. Baik, kenapa surah ini dinamakan dengan surah Sajdah? Siapa tahu apa makna Sajdah? Ada yang tahu? Tak ada. Tak ada ya? Bagus. As-Sajdah dalam bahasa Arab, bahasa Melayu cakap sujud. Satu-satunya surah dalam Al-Quran yang memfokuskan kepada perbuatan sujud. Satu surah saja, surah As-Sajdah. Dinamakan surah As-Sajdah kerana dalam ayat yang ke-15 ada perintah supaya kita sujud dalam solat. Baik, surah ini dimulakan dengan huruf alif, lam dan mim. Alif, lam, mim. Pembukaan yang sama dengan kebanyakan surah-surah Makkiyah yang bertujuan menegaskan kemukjizatan Al-Quran dan keagungannya. Baik, dalam Al-Quran ada 29 surah. Ingat dalam Al-Quran ada 29 surah yang dimulakan dengan huruf. Macam surah yang kita baca tadi, surah As-Sajdah dimulakan dengan huruf apa? Alif, lam, mim. Ada berapa banyak dalam Quran? 29 surah dalam Al-Quran. Antaranya apa? Lagi? Al-Baqarah, Yasin. Yasin apa permulaan ayat dia? Yasin. Lagi? Okey, Ustaz sebut satu-satu boleh, tapi tak fokus pada nama surah lah. Okey. Baik, biasa kita dengar Alif Lam Mim. Okey, ada banyak surah yang bermula dengan Alif Lam Mim. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Ada? Okey. Dan ada yang bermula dengan Alif Lam Ra. Kemudian ada lagi Alif Lam Mim Ra, bukan Al-Mari. Kemudian Alif Lam Mim Sad. Okey. Kemudian kita ada lagi apa? Hamim Ain Sin Qaf Kaf Ha Ya Ain Sad.
dengar tak semua ni? Dengar? Kemudian kita ada lagi Qaf, kita ada Nun, kita ada Sad, kita ada Qasim, Mim, ada lagi Taha, ada lagi Yasin. Ingat tak semua tu? Tak ingat pun tak apa, janji baca Quran. Kamu akan jumpa semua tu. Ada 29 surah dalam Al-Quran yang bermula dengan huruf. Huruf ini siapa tahu mana dia? Ada siapa tahu mana dia? Tak ada, hanya Allah yang tahu. Ini nak menunjukkan bahawa kitab Al-Quran adalah mukjizat. Bukan ciptaan manusia, bukan tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanya Nabi, apa makna Yasin, apa makna Kaf Ha Ya Ain Sad, apa makna Taha, apa makna Alif Lam Mim, Nabi kata wallahu a'lam. Nabi pun tak tahu. Menunjukkan ini adalah mukjizat. Baik, ada beberapa pengajaran yang sempat Ustaz sampaikanlah berkenaan dengan surah As-Sajdah. Yang pertama, keutamaan bersujud. Sebab dalam surah As-Sajdah ada perintah supaya sujud. Sebab itu pengajaran dia yang pertama, keutamaan bersujud. Sujud sajdah merupakan antara perkara yang penting dalam surah ini. Sujud ialah satu perbuatan yang sangat disukai Allah. Sujud adalah salah satu perbuatan yang sangat disukai oleh Allah. Betapa indahnya sujud ialah ketika seorang hamba menyedari kelemahan diri dan meletakkan kepalanya ke tanah, kemudian berdoa dan meletakkan pengharapan sepenuhnya kepada Allah yang Maha Tinggi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a. Waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhan adalah ketika sujud. Baik, murid-murid, Ustaz nak tanya kamu, kalau batang tubuh kita ni mula daripada kepala sampai kaki, yang paling orang hormati bahagian mana? Kepala. Sebab apa? Sebab apa kepala? Apa? Muka Muka ni kawasan yang sangat sensitif Baik, waktu kita sujud, cuba kamu perhatikan. Kepala, mana kepala lah, muka kata muka saja, semualah, bahkan kepala. Badan kita ni kalau cabut kepala tak ada apa-apa lah. So kepala ni adalah bahagian yang sangat dimuliakan bagi seorang manusia kan. Baik, cuba perhatikan, ketika kita dalam keadaan sujud, bahagian yang paling kita muliakan tu kita letak lebih rendah daripada paras punggung kita. Perhati tak situasi ketika kita sujud? Kita meletakkan kepala lebih rendah, jauh lebih rendah berbanding dengan punggung kita. Mana lagi tinggi, punggung ke kepala? Waktu kita sujud tu, punggung lebih tinggi daripada kepala. Mana lagi bagus? Mana lagi mulia? Kepala ke punggung? Kalau ketika kita sujud, punggung lebih tinggi daripada kepala, bagaimana? Punggung lebih mulia daripada kepala. Bila kita berdiri, punggung kat bawah. Tak ada bila berdiri, punggung kat atas. Apa benda tu? Nak menunjukkan kita ni manusia. Bila kita sujud menyembah Allah, kita hilang, kita buang semua tu. Pakaian kita, kelebihan kita, apa yang kita ada, kita buang semua. Kita adalah hamba. Kita mengaku diri kita adalah hamba. Maka seorang hamba kena ikut perintah Tuhan. Maka Allah adalah Tuhan kita, Tuhan yang menjadikan kita.
Sebab itu Nabi kata, waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya ialah ketika sujud. Waktu kita berdoa kepada Allah, waktu yang paling dekat situasi kita dengan Allah, keadaan ialah ketika kita sedang sujud. Maka perbanyakkanlah doa ketika dalam sujud. Waktu sujud tu banyakkan doa. Pengajaran yang kedua, sampai ringkas je. Kejadian manusia. Manusia yang pertama iaitu Nabi Adam alaihi salam, diciptakan dari tanah. Kemudian kelangsungan manusia diteruskan dengan persenyawaan antara air mani lelaki dan ovium wanita. Sel-sel akan berkembang dalam rahim ibu sehingga membentuk daging dan tulang, sehinggalah sampai suatu ketika sekitar 120 hari. Berapa bulan ni? 8 bulan. 120 hari ni berapa bulan? 9. 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Bagus. Ditiupkan roh ke dalam bayi itu. Maknanya kalau ibu, seorang ibu yang mengandung, kandungan dia berusia 120 hari, pada genap 4 bulan, barulah ketika itu roh ditiupkan ke dalam bayi tadi tu. Sebelum 4 bulan dia belum bergerak-gerak lagi, tak ada lagi, tak ada apa-apa pun. Okey. Ada disebutkan dalam surah As-Sajdah. Kemudian yang ketiga, penyesalan ketika di akhirat tiada berguna. Allah berfirman, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dalam Quran Allah dah sebut dah apa dia penyesalan dia. Dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka dalam keadaan malu dan hina, sambil merayu, wahai Tuhan kami, kami telah melihat. Absarna, kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelasnya. Wasami'na farji'na, akan segala kami ingkari dahulu, maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami mengerjakan amal-amal yang baik. Sesungguhnya kami sekarang telah yakin. Maknanya apa? Waktu hidup di dunia ni dia nampak, dia dengar, tapi tak yakin. Nampak tak syurga? Tak nampak Nampak tak neraka? Nampak tak dosa? Nampak tak pahala? Kamu puasa hari ni? Siapa yang tahu? Allah yang tahu. Boleh jadi kawan-kawan sebelah ni kata puasa. Belum tentu lagi dia balik, dia minum air, dia makan kenyang-kenyang. Awak tahu tak tahu? Baik. Jadi bila mati barulah timbul penyesalan. Allah dah rakam awal-awal lagi dalam surah As-Sajdah ni. Rabbana, Allah kata apa? Rabbana absarna, hai Tuhan kami dah lihat dah. Bila dah mati dah nampak lah, baik ke tak baik pengakhiran itu. Rabbana absarna, ya Allah, ya Tuhan kami dah nampak dah real punya ni. Wa sami'na, kami dah dengar dah ni. Farji'na, kembalikanlah kami, hidupkan kami semula. Minta nak hidup balik. Bila nak hidup, ada tak orang mati dia hidup balik? Hari ni dia kebumikan, besok hidup balik. Ada tak? Tak ada. Allah tak makbulkan doa, walaupun doa Nabi. Tak ada. Tak ada seorang apabila dia mati dia hidup balik. Tak ada. Belum masanya lagi. Mati berpindah alam kita. Kita bawa amalan kita, amalan puasa kita, amalan zakat kita, amalan solat kita, amalan Quran kita, semua tu yang kita akan bawa. Kita tak bawa buku akaun, kita tak bawa rumah yang besar, kita tak bawa apa-apa. Kita nak bawa amalan kita.
Bila orang-orang yang tidak yakin ini, bila mereka mati, dah nampak semua tu, dah dengar semua tu, barulah dia timbul penyesalan. Tapi penyesalan itu tidak berguna. Kita semua perlu yakin pada janji-janji Allah. Sesungguhnya syurga itu benar, neraka itu benar. Lihatlah apa yang mereka inginkan. Jika dapat kembali ke dunia, mereka hanya ingin melakukan amal kebaikan kerana mereka telah melihat nilai amal tersebut. Tetapi adakah ketika itu kita dapat kembali ke dunia? Boleh balik tak? Tak boleh. Maka gunakanlah masa yang singkat di dunia ini untuk melakukan amal soleh. Teguran untuk kita bersama, insya-Allah. Baik. Dan yang keempat, azab yang kekal selama-lamanya. Penghuni syurga, mereka akan kekal di dalam syurga, khalidina fiha abada, kekal. Ni jaminan Allah, bukan sirim, bukan siapa-siapa tak. Allah bagi jaminan penduduk syurga, ahli syurga, keadaan mereka esok khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalam syurga. Tak adalah nak kena campak keluar macam peristiwa Adam, ditendang jatuh, dikeluarkan, dicampak daripada syurga. Tak akan berlaku lagi dah. Begitu juga dengan penghuni neraka. Mereka akan masuk di dalam neraka dalam keadaan mereka khalidina fiha juga, kekal dalam api neraka. Fadhuqu bima nasitum. Allah rakamkan dalam surah As-Sajdah, Allah berfirman kepada orang-orang kafir, penduduk ahli neraka, fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum wadhuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka rasakanlah olehmu azab ini disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini. Maknanya waktu hidup dulu tak yakin pun akan adanya hari kebangkitan semula, dihimpunkan di padang mahsyar, akan dihadapkan, dibentangkan kitab amalan di hadapan Allah. Masa di dunia dulu tak yakin pun, tak percaya pun benda ni. Sesungguhnya kami pun melalaikan kamu. Ketika di dunia kamu lupakan kami, sekarang ni Allah kata kami akan lupakan kamu. Dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan. Sehingga diceritakan dalam surah As-Sajdah, apabila penduduk syurga, penduduk neraka ni, mereka cuba nak keluar daripada neraka, ditarik balik, jatuh balik dalam neraka. Tak ada siapa pun boleh keluar. Sifat orang yang beriman, pengajaran yang kelima, orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya, yakni ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, sedikit sangat tidur kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya, serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi keredaannya. Dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami beri kepada mereka. Apa dia mafhum tu? Nak cerita dalam ayat ni, sifat orang-orang yang beriman, apabila mereka mendengar perintah sujud, mereka akan sujud. Maknanya solat. Okey, maknanya solat. Yang kedua, banyakkan amalan-amalan sunat. Ulama-ulama terdahulu, Nabi sendiri pun ketika waktu malam kurang tidur, sedikitnya tidur. Ulama-ulama dulu, dia tidur, kepala dia bukan beralaskan bantal, kepala dia beralaskan buah kelapa. Awak pernah tidur atas buah kelapa tak? Agak-agak berapa lama awak boleh tidur relax atas buah kelapa tu?
Baru nak lelap tergolek, baru nak lelap tergolek, tak boleh lena kan? Sebab buah kelapa tu bentuk dia macam tu kan. Awak nak tidur pun tak selesa, dia licin kan? Jadi mereka kurang tidur bukan sebab tak boleh tidur, sebab mereka habiskan masa dengan buat tahajud, solat malam. Ini ulama. Baik, dua ayat ini menceritakan tentang sifat orang beriman, iaitu mereka sujud dan bertasbih ketika mendengar ayat-ayat Quran, tidak sombong dan merendah diri, kurang tidurnya kerana menghidupkan malamnya dengan solat tahajud dan amal-amal soleh, sentiasa berdoa kepada Allah mengharapkan keridaan-Nya, dan selalu menderma. Hari ini dah derma belum? Belum. Kalau ada lebihan, bolehlah derma. Baik, yang keenam, balasan untuk orang beriman dan orang fasik. Adapun orang-orang yang beriman, tengok orang yang beriman, orang yang bertakwa dan orang yang beramal soleh, ada syurga yang dijanjikan untuk mereka. Allah janjikan jannatul ma'wa untuk golongan orang-orang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh. Okey, sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Begitu juga dengan orang-orang yang fasik, orang-orang kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, dzuqul azab, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Dzuqul azab bima kuntum bihi tukadzibun. Baik, yang ketujuh, mensyukuri nikmat Tuhan. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahawa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman, sehingga haiwan-haiwan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? Tahukah anda 8 kelebihan surah As-Sajdah yang perlu kita tahu? Okey? Baik. Surah As-Sajdah bererti sujud. Surah As-Sajdah adalah surah yang ke-32 di dalam Al-Quran. Dalam Quran ada berapa surah? 114 surah. Surah As-Sajdah surah yang ke-32 daripada 114 surah. Baik. Surah As-Sajdah dinamakan, termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Apa makna Makkiyah? Bukan ayat-ayat Makki, bukan memaki. Ayat Makkiyah apa? Ayat dari Mekah. Bukan ayat dari Mekah. Ayat yang turun ketika Nabi berada di Mekah. Bukan ayat dari Mekah. Ketika sebelum peristiwa hijrah, di mana Nabi berada? Di Mekah. Ketika itu Jibril bawa wahyu turun jumpa Nabi di Mekah. Jadi surah itu dinamakan Makkiyah. Apabila berlaku hijrah Nabi yang pertama, dan hijrah ke Madinah, Mekah ke Madinah, ketika itu Nabi berada di Madinah. Bila Nabi berada di Madinah, turun wahyu, malaikat akan cari Nabi Muhammad di Madinah. Maka surah itu dinamakan Madaniyah. Boleh beza? Makkiyah dengan Madaniyah. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahawa orang-orang beriman bersujud, bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak merasa sombong
apabila diingatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita digalakkan untuk sujud apabila mendengar atau membaca ayat As-Sajdah, ayat ke-15. Surah As-Sajdah dipercayai menjadi salah satu surah yang paling digemari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna paling digemari? Paling disukai. Surah As-Sajdah menjadi surah yang digemari, yang disukai oleh Nabi membacanya. Selain itu ada lagi surah lain, surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Dua surah ni Nabi tak pernah tinggal. Bila Nabi baca? Malam sebelum tidur. Malam sebelum nak tidur Nabi akan baca dua surah. Sebab tu dipercayai menjadi surah yang paling digemari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, 8 perkara berkaitan dengan surah As-Sajdah yang kita perlu tahu. Tahukah anda? Yang pertama, kebaikan bersujud. Tahukah anda terdapat 34 kali umat Islam bersujud dalam solat 5 waktu pada satu hari. Sehari kita solat berapa waktu? 5 waktu. Mana 5 kali, Baik, satu waktu ni berapa sujud? Kalau Zuhur, betul ke 4 sujud? Itu 4 rakaat. Sujudnya berapa? Cuba kira balik. Sujudnya 8. Kan sujud 2 kali. Ingat tak? Jadi dalam satu hari sujud kita total 34 kali kita bersujud kepada Allah SWT. Jadi kalau orang tu tak sembahyang, rugi tak dia? Rugi. Kalau boleh jangan buat sampai 34 saja, cari lebih lagi. Sampai 100 kali sujud, tak apalah. Maknanya tambah dengan solat sunat. Macam tu. Terdapat pendapat yang mengatakan bahawa sujud merupakan satu posisi yang amat bagus untuk kesihatan. Paras kepala lebih rendah dari jantung dalam keadaan sujud. Betul tak? Perhatikan, waktu kita sujud, paras kepala kita ni lebih rendah daripada kedudukan jantung kita. Tadi saya cakap gonggong ini jantung kat tengah-tengah. Mana still kepala lebih rendah lagi berbanding dengan jantung kita. Pengaliran darah ke otak meningkat, lalu membekalkan lebih oksigen dan zat kepada otak. Ia membantu meningkatkan memori, penglihatan, pendengaran dan tumpuan, iaitu ketajaman akal fikiran. Jadi kalau awak rasa mengantuk, jangan tidur macam tu. Tidur dalam keadaan sujud. Dia cepat refresh. Kejap je. Daripada dia tu sampai besok tak apa tu, tak kejut. Baik. Yang kedua, membezakan di antara manusia dan syaitan. Orang-orang yang diberi peringatan dan pengajaran dengan ayat segera bersujud, menandakan patuh dan taat sambil membasahkan lidah dengan bertasbih, memuji Tuhan dan tidak takbur. Syaitan yang diperintahkan oleh Allah untuk bersujud pada Nabi Adam alaihissalam ingkar untuk menuruti perintah tersebut kerana sombong dengan menyatakan dirinya lebih baik. Disebabkan apa sebab dia? Kenapa syaitan tak nak sujud kepada Nabi Adam? Sebab Nabi Adam diciptakan daripada sedangkan syaitan diciptakan daripada api. Dia rasa api lebih mulia daripada Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, apabila anak Adam membaca ayat Sajdah, ayat Sajdah surah Sajdah ayat ke-5 itulah, yang ke-15 tu, lalu dia bersujud, baca ayat Sajdah, kemudian dia sujud, maka syaitan jatuh sambil menangis.
terduduk syaitan sambil menangis. Katanya, apa syaitan kata? Celaka aku, anak Adam disuruh sujud, semua sujud, lalu mendapat syurga. Aku disuruh sujud tetapi aku menolak, maka neraka untukku. Dipetik daripada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih, hadis sahih. Baik, yang ketiga, mendapat perlindungan Allah. Sesiapa membaca surah As-Sajdah dan surah Fatir, dua surah ni, siapa membaca surah As-Sajdah dan surah Fatir pada awal malam akan tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala sehingga keesokan harinya. Demikian juga membacanya pada waktu pagi akan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari dan akan dikurniakan dengan banyak kebajikan yang tidak dapat dibayangkan. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur sehingga dia membaca dua surah ni. Apa surah yang digemari tadi? As-Sajdah dan Al-Mulk. Mana Nabi tak tidur kalau selagi tak baca dua surah ni. Bagaimana dengan kita? Adakah dua surah ni yang kita sering lupakan sebelum kita tidur? Sendiri jawab. Menguatkan iman, yang keempat, jika kita membaca dan memahami makna setiap surah di dalam Al-Quran, insya-Allah iman kita akan diperkuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan segala godaan syaitan di dunia. Seseorang akan menjadi istiqamah dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam ayat 15 surah As-Sajdah, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka bersujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Okey, jadi mafhum ayat ni, salah satu tanda bagi orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah adalah mereka yang bersujud apabila diperingatkan dengan ayat-ayatnya. Dalam ayat ini terdapat tanda sajadah dan kita disunatkan mengerjakan sujud tilawah apabila membaca atau mendengarnya. Dalam surah sajadah tadi, tempat ayat yang kelima ada satu simbol. Baca tak? Bentuk macam sajadah. Itu menunjukkan tempat untuk kita sujud. Maknanya baca sampai ujung, sampai tanda simbol tu, baru kita turun untuk sujud. Dia panggil sujud tilawah. Sujud tilawah. Yang kelima, kesedaran mengenai hari kiamat. Seharusnya apabila kita membaca dan mentadabburi surah As-Sajdah, kita akan lebih memahami dan menginsafi terhadap hari akhirat, menjadi lebih nyata, dan juga kita menyedari akan kehidupan di alam barzakh setelah mati. Okey, macam ayat yang Ustaz baca tadi, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Allah berfirman yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Siapa dia? Malaikat tu? Israel akan cabut semua nyawa kita ni. Tukang cabut nyawa seorang je, satu je, malaikat. Semua manusia ni dia yang cabut nyawa dia. Dan kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Maknanya kita kena beriman, kita kena yakin. Kita sekarang hidup di alam dunia. Sebelum alam dunia kita dekat mana? Alam bunian. Alam rahim.
Alam dalam perut ibu. Semua ni dalam perut ibu sebelum ni, sebelum lahir ke dunia ni, dalam perut ibu. Sebelum tu lagi perut nenek. Perut nenek mak kamu, bukan kamu. Sebelum alam rahim, alam roh. Alam roh. Okey. Baik, sekarang ni alam dunia. Kita dah fasa ketiga lah. Okey. Lepas ni fasa keempat. Alam barzah dulu. Barzah dulu, alam kubur dulu. Lepas tu baru alam akhirat. Ingat, jadi semua akan melalui 5 fasa penting. 3 dah lepas dah. Ada 2 tak lepas, ada 1 tak lepas. Wah, tak dilahir-lahirkan pun. Dia ada kat alam roh je, tapi tidak dilahir-lahirkan. Ada yang lepas alam roh, alam rahim, tapi alam dunia tak lepas. Lahir terus meninggal. Ada kan? Jadi sebab tu kita kena banyak-banyak bersyukur, sebab Allah telah sampaikan kita ke dunia ni. Sebab nak masuk syurga kena mati dulu. Tak ada orang tak mati masuk syurga. Baik. Yang keenam, yang ketujuh, menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup tanpa ragu-ragu. Surah As-Sajdah mengajar kita untuk tetap teguh dengan Alkitab Al-Quran dan tidak perlu ragu dalam mengamalkannya, seperti yang disebutkan dalam ayat 23 surah As-Sajdah. Walaqad atayna Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ih waj'alnahu hudan li bani Israil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang bermaksud, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Allah turunkan kitab Taurat. Begitu juga Allah turunkan Alkitab Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita yakin yang kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, maka kita pun kena yakin tanpa ragu-ragu Al-Quran Allah turunkan sebagai petunjuk kepada Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maksud ayat di atas ialah sebagaimana telah diberikan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, begitu juga diberikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana Taurat dijadikan petunjuk bagi Bani Israel, maka Al-Quran dijadikan petunjuk bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terakhir, rasa lebih bersyukur. Menjadi orang yang bersyukur adalah satu tuntutan yang kerap disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, termasuk ayat As-Sajdah. Sebagai orang yang bersyukur, kita akan menjadi lebih baik. Yang pertama, orang yang bersyukur ni, yang pertama dia akan jadi lebih baik. Yang kedua, mempunyai tahap toleransi yang tinggi terhadap orang lain. Apa maksud toleransi? Kuat sikit. Hormat kepada agama lain. Lain ada lagi pandangan? Ada yang nak bagi fatwa? Ada, tak ada? Tak ada. Tak belajar. Nanti kamu tanya guru bahasa Melayu. Mengawal perasaan yang ketiga, mengawal perasaan marah. Ni orang yang bersyukur, tanda-tanda orang yang bersyukur. Mengawal perasaan marah. Yang keempat, berkongsi dengan orang lain. Yang keempat, dia mampu untuk berkongsi dengan orang lain. Baik, sifat bersyukur ini lahir dari jiwa yang menghargai dan menyedari pelbagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Semuanya datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan dalam ayat 27 surah As-Sajdah, yang bermaksud, dan tidakkah mereka melihat bahawa kami mengerahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus,
Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman, sehingga haiwan-haiwan ternakan mereka dan mereka sendiri dapat makan daripadanya. Maka mengapa mereka tidak mahu memperhatikan? Jadi surah As-Sajdah sebagai penutup surah As-Sajdah membicarakan pelbagai subjek yang penting dalam Al-Quran, seperti hari kiamat, penciptaan langit dan bumi dalam masa berapa hari? 6 hari. Awak faham baca Quran? Awak faham? Macam mana awak tahu 6 hari? Memang disebutkan dalam kan fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Mana 6 hari. Memang disebutkan dalam Quran. Dalam surah As-Sajdah yang kamu baca tadi. Memang dia nyata. Awak dengar? Betul lah tu. Okey. Penciptaan langit dan bumi dalam masa 6 hari, dan penciptaan manusia dari tanah liat. Diceritakan dalam surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah memberi peringatan kepada orang-orang yang mengingkari hari kiamat bahawa mereka akan dihukum dengan hukuman yang keras, serta memberikan kabar gembira tentang pahala bagi mereka yang beriman kepada Allah, Rasul dan hari kiamat. Ayat-ayat As-Sajdah melatih kita sujud kepada Allah setiap kali kita menemui sesuatu yang menakjubkan di dalam Al-Quran yang kita tidak mampu ucapkan dengan perkataan atau menerangkannya kepada orang lain. Seolah-olah kita terpilih untuk menyaksikan keajaiban ayat Allah. Semoga kita termasuk dalam kalangan orang yang bersujud serta tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada sedikit sebanyak ilmu yang dapat kamu terima, amalkan. Apa yang baik itu datang dari Allah, dan yang buruk itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, kita telah sama-sama membacakan dan menghayati isi-isi surah As-Sajdah, surah yang hebat, yang banyak kelebihan serta peringatan yang ada dalamnya. Semoga sesi tadabbur yang diberikan tadi akan menjadi panduan yang berguna kepada kita semua dalam proses pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Yusli Afzal bin Majuso atas kesudian mengepalai sesi tadabbur surah ini. Dengan ini, majlis World Quran Hour sampai ke penghujungnya. InsyaAllah, jika diizinkan, kita akan berjumpa lagi dalam program akan datang. Saya selaku pengurusi majlis dengan rendah hati memohon kemaafan atas kekurangan sepanjang saya menjalankan amanah dalam mempengerusikan majlis ini. Yang baik tentunya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang baik juga datang daripada Allah atas kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته
والنهار واجعله لنا حجة. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya.